Salam saudara yang dikasihi Tuhan. 主内弟兄姐妹平安。 Kita sungguh bersyukur hari ini ada kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan. 我们感谢神，我们有机会来一起学习神的话语。 Kiranya firman Tuhan itu jadi kesukaan dan kegemaran kita. 但愿神的话语成为我们的喜乐。 Sebelum kita masuk dalam perenungan firman, kita berdoa terlebih dahulu. 我们进入祷告。 Bapa dalam kerajaan surga, sekali lagi kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami sadar Tuhan bahwa perjalanan hidup kami di dalam dunia ini tentunya sebagai seorang murid Kristus, kami perlu punya satu pegangan yang harus dapat memandu hidup kami. Ketika kami mencarinya di dalam dunia ini, kami tidak mendapatkannya dengan jelas Tuhan. Ada begitu bayang-bayang yang kerap kali dapat menyesatkan kami. Tidak ada suatu kebenaran yang sejati yang kami temui di dalam dunia ini. Namun kami sadar betul bahwa sesungguhnya kami patut bersyukur di hadapan-Mu karena Tuhan memberikan kami Alkitab sebagai panduan hidup kami menjalani hidup ini sebagai murid Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, persiapkanlah hati kami dan biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh dengan sukacita dan dengan rendah hati menerima sabda-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sudah dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. 弟兄姐妹，我们今天要读从诗篇119篇第97篇到104篇。 Kita akan membaca ayat ini hanya di dalam bahasa Mandarin saja. 我们用中文来读诗篇119篇97节。我何等爱慕你的律法，终日不住地思想。你的命令常存在我心里，使我比仇敌有智慧。我比我师傅更通达，因我思想你的法度。 我比年老的更明白，因我受了你的损责。我经着我脚走一切的邪路，为有遵守你的话，我没有偏离你的典章，因为你教训了我。我的言语在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜。我借着你的孙子的 明白，所以我恨一切的假道。 Ya, sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini. 我们读经到这。 Saudara pernahkah bertemu dengan orang yang sangat kita cinta, pernah bertemu atau melihat orang yang benar-benar cinta pada firman Tuhan? 弟兄姐妹，你们遇到过真正爱上神的话语的人吗？ Ini ada sebuah kisah dari ibu yang sudah tua. 有一个故事是从一个老母亲， Ibu ini punya semangat yang sangat luar biasa untuk selalu dekat dengan firman Tuhan. 这个老母亲她有非常的热情，要更认识神的话语。 Setiap pagi dia berlutut di samping tempat tidurnya untuk berdoa. 每天早晨，她都跪在床边祈祷。 Setelah ia berdoa, ia membuka Alkitabnya. 当她祷告时好，她就打开圣经。 Nenek ini terlihat sekali sangat menikmati jam-jam berharganya saat membaca firman Tuhan. 这位老母亲看起来，她正在享受阅读上帝的话语的宝贵时间。 Setiap pagi setelah dia bangun, pasti hal yang sama dia lakukan. 每天早上，当她起床的时候，她一定都做在同样的事情。 Dan ini dilakukannya setiap hari, saudara. 她每天都做这样的事。 Di siang hari saat semuanya dikerjakan, ia pun ada kalanya membuka kembali Alkitabnya. 白天当有空闲的时间，她也会重读圣经。 Demikian juga di malam hari. 同样在晚上， Kembali dia buka dan baca Alkitabnya. Bahkan
menyanyikannya dengan nada yang begitu indah, ayat demi ayat yang dia baca. 同样，在晚上睡觉之前，他又透过他看过的圣经，他用美好的声音，他音调主调唱起来。 Dan hal ini terus-menerus dilakukannya selama dia hidup. 他继续这样做，直到上帝召唤他回家。 Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 弟兄姐妹， nenek ini memperlakukan firman Tuhan seperti kita memperlakukan orang yang kita cintai, bukan? 这位老太太，她对待这个圣经还到神的话语，好像我们对待我们爱的人。 Ketika kita benar-benar jatuh cinta, kita akan melakukan segalanya untuk selalu bersamanya. 当我们真正的相爱的时候，我们会竭尽我们的精力，我们要跟他在一起。 Kita rela nyetir berjam-jam hanya untuk bersamanya sekalipun sebentar. 我们甘愿开车几个小时，为了和他在一起。 Kita tidak keberatan untuk tidur lebih malam hanya untuk berbicara dengannya. 我们也不介意昼夜为了跟他说话。 Dia yang kita cintai adalah orang yang selalu ada di pikiran kita. 我们爱的人是常常有在我们的思想。 Dan terus kita upayakan untuk selalu bersamanya setiap hari. 我们一定要会想方法，会每天会跟他在一起。 Begitupun dengan pemazmur yang kita baca dan akan kita renungkan pada saat ini. 就像诗人从我们前读的哪篇经文告诉我们， Pemazmur menyatakan bahwa betapa aku cinta pada firman-Mu. 诗人告诉我们，他很爱神的话语。 Dan kemudian dia melanjutkan dengan kalimat, aku merenungkannya sepanjang hari. 他说：“我昼夜思想你的话语。” Saudara, kata betapa ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi kata-kata yang sanggup mewakili perasaannya. 这个何等爱慕你的话语，没有别个字能来比此更他深的字。 Saking begitu dalam dan begitu meluapnya perasaan kecintaannya pada firman. 他很爱慕神的话语。 Dalam bahasa Inggris menggunakan kalimat begini, saudara. 在英文说 Oh, I love your law. 我爱你的律法。 So, ini suatu ungkapan yang begitu berbangga hati bahwa dia cinta firman. 他是骄傲的告诉我们，他很爱慕神的话语。 Ada suatu luapan emosional di dalam kata-katanya, saudara. 他有感受，有很大的喜欢上帝的话语。 Oh, I love your law. 我爱你的律法。 Saudara perhatikan di akhir kalimat itu, saudara. 我们看哪个在这个字下， Di situ ada tanda seru. 注意主字。 Hal ini mau menunjukkan bahwa dia begitu serius, begitu benar-benar kalau dia tuh cinta sama firman. 这个站着，他是真正认识。 Maka ada penafsir mengatakan begini, saudara. 有解经家说， Pemazmur ini bisa ngomong kayak gini karena dia tuh setiap hari merenungkan firman Tuhan. 之所诗人能表达对神的爱，是因为他每天有思想神的爱。 Kemudian penafsir ini menambahkan bukti kalau dia cinta sama firman Tuhan yaitu tadi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. 就是他的表明，就是在终日思想上帝的话。 Saudara merenungkan di sini dia bermeditasi, saudara. 在这里，他冥想， Dia meresapi baik-baik firman itu, saudara. 他日活出神的话。 Maka nggak heran kalau kita perhatikan Mazmur ini seringkali dia mengungkapkan bahwa dia selalu bilang dia suka sama firman. 在我们不奇怪，在这个诗篇，我们看到诗人常常说他很爱上帝的话语。 Kesukaanku, kegemaranku adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam atau setiap hari. 我的喜乐是喜欢终日默想神的话语。 Sampai di sini ada hal yang menyadarkan kita begini, saudara. 在这边，我们提醒了 Orang yang jarang atau absen membaca firman Tuhan, mustahil dia cinta firman Tuhan. 一个人如果他不喜欢上帝的话语，他不
他当然不要读上帝的话语。 Ada pepatah bilang begini, cinta itu datang dari mana saudara? Dari mata, turun ke hati. 有一句话说：“我们爱是从哪里来？是从眼睛下到心。” Kalau saudara tidak pernah lihat pasanganmu, mana mungkin cinta itu tumbuh? 如果我们没有见到我们的配偶，我们难过会爱上他吗？ Beda kalau ketemunya tuh setiap hari, maka cinta itu semakin besar, bukan? 如果我们每天都遇到他，我们的爱也更大。 Begitupun juga dengan firman Tuhan, saudara. 就像上帝的话语， Saudara tidak pernah lihat isi firmannya, mana bisa saudara jatuh cinta? 如果我们不看过神的话语，我们为何会爱上神的话语呢？ Jika saudara cinta, harusnya saudara juga bisa baca firman Tuhan. Cinta Tuhan bisa baca firman Tuhan. 如果我们爱上帝，我们也要爱他的话语。 Buktikan kalau saudara benar cinta Tuhan dengan membaca firman-Nya. 我们爱上帝，我们也要读上帝的话语。 Charles Spurgeon mengatakan begini, saudara. Charles Spurgeon 这样说： If we do not love the Bible, we certainly do not love the God who gave it to us. 他说，如果我们不爱上圣经，我们当然不爱把它赐给我们的上帝。 Jika kita tidak cinta Alkitab, kita pasti tidak mencintai Tuhan yang memberikan Alkitab itu pada kita. 我们如果没有爱圣经，我们当然不爱把它赐给我们的上帝。 Dengan kata lain, saudara, kalau benar kita cinta Tuhan, harusnya itu terlihat di mana kita memprioritaskan firman Tuhan itu. 换句话来说，如果我们爱上帝的话，那么我们要用圣经是我们首要的人物。 Kita nggak akan merasa terpaksa atau merasa beban sekali untuk membaca renungan dari gerakan GKPJ. 我们应该没有这道很被逼来跟我们的教会读经运动。 Justru gerakan dari GKPJ ini harusnya menjadi kesukaan kita bersama. 应该这个是做了我们的乐趣。 Kita nggak akan mengeluh dengan segala tulisan yang kita baca dalam Alkitab. 我们不会被迫atau 有负担来认识我们的圣经。 Saudara, mari kita melihat sekilas saja bagaimana pemazmur ini ditulis. 我们来看这篇诗篇，从诗人有什么背景来写这篇诗篇。 Mazmur 119 ini dikenal sebagai mazmur terpanjang dibandingkan dengan mazmur-mazmur lainnya. 诗篇119篇是最长的诗篇。 Khusus Mazmur 119 ini dikelompokkan sesuai abjad Ibrani yang terdiri dari 22 alfabet. 这个诗篇是借据根据希伯来字母表出有25字母阵， Satu alfabetnya terdiri dari 8 ayat. 每个字母分这8节。 Maka sesuai judulnya, pemazmur di sini memang menyoroti firman itu sendiri. 按照这篇标题，就是吐了真言它本身。 Ada hal yang menarik, saudara. 有趣的是， Saat pemazmur ini mengungkapkan betapa dalam cintanya itu pada firman, justru kondisinya pada saat itu tidak sedang baik-baik saja. 当诗人写这篇诗篇的时候，他的情况并不是在安全的情况。 Saat itu ia dilanda dengan begitu banyak masalah. 他面对很多问题， Salah satunya musuh-musuhnya yang tidak pernah lelah untuk mencemooh, mencela, menghina, bahkan mengharapkan kematiannya. 他的敌人也是经常嘲笑他、批评他。 Saudara, kalau kita menghadapi musuh yang terus-menerus mengusik hidup kita, bukankah itu membuat dada kita begitu sesak? 当我们有敌人，他天天耻笑我们、批评我们、侮辱我们，我们也感到不安。 Bahkan pemazmur bisa saja mengatakan bahwa hidupnya pada saat itu berada dalam hidup yang begitu pahit dan begitu suram. 诗人也谈过他的情况是很苦的情况。
Maka wajar kalau pemazmur mengatakan begini, jiwaku menangis karena duka hati. 他说他的灵魂为他所经历的是悲伤的哭泣， Tapi menarik ya saudara, 很有趣的。 dia berkata betapa dalam cintanya pada firman, sementara ia tuh lagi galau dengan realita hidupnya saudara. 他说他很爱慕神的话语，但是他的生活情况的是在不好的情况。 Saya percaya pemazmur sampai di detik ini oleh karena dia menemukan Tuhan meskipun jiwanya menangis. 我相信诗人会这样做，因为他见了神。 Masalah boleh ada, tapi dari firman aku bisa temukan Tuhan. 问题可以有，但是在神的话语，我找到出路。 Jika kita berada pada posisi pemazmur saudara, apa yang akan kita lakukan? 如果我们是诗人，我们会做什么呢？ Sanggup enggak ya kita mengatakan hal yang sama seperti pemazmur ini? 我们能够像诗人说这样吗？ Saudara kalau boleh jujur nih, 如果我们要坦白说， nyatanya banyak anak-anak Tuhan akhirnya mundur dan menjauhi Tuhan sangat dihimpit masalah kok. 很多神的儿女，当过他面对问题，他们退后， Banyak anak-anak Tuhan menutup telinganya dengan rapat-rapat menolak firman. 他们盖着他的耳朵，不听上帝的话。 Banyak kok anak-anak Tuhan kehilangan arah dan susah sekali untuk duduk dengan tenang baca firman Tuhan. 很多神的儿女迷向方向，他离开神。 Dia mengharapkan supaya pikirannya itu jernih oleh karena masalah begitu banyak. 他想他的思想要清理，要因为问题这样多， Tapi mengabaikan sumber yang bisa menjernihkan pikiran kita yang tadi itu, yaitu Alkitab. 但是他没有要读圣经。 Saudara, kalau kita merenungkan, bermeditasi sejenak pada firman Tuhan, kita akan menemukan kesegaran jiwa dan solusi hidup, saudara. 弟兄姐妹，如果我们要默想神的话语，我们可以得到安息。 Dalam masalah kita butuh solusi, bukan? 有问题，我们要找出路。 Dan Tuhan itu sudah kasih nih loh firman Tuhan. 上帝已经给我们了，这个是神的话。 Firman Tuhan ini adalah sumber kebenaran itu, saudara. 神的话是真理的源头。 Kita suka sekali untuk mendapatkan sesuatu hal yang benar, bukan? 我们很喜欢得到一个真正的东西吗？ Tapi kenapa yang sangat benar sejati ini kita abaikan? 为什么我们有真正的，我们也不要？ Sudah katakan pada diri, ironis sekali aku ini di hadapan Tuhan. 我们会在神的面前说，我很烦。 Contoh baik dari sang pemazmur ketika dihimpit masalah. 我们看诗人的他的有美好的榜样。 Justru pagi-pagi buta ia bangun dan kemudian dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, berharap pada sang firman. 他面对问题的时候，他早上起床，他就大声呼求上帝。 Pemazmur juga mendahului jaga malam cuma untuk merenungkan firman Tuhan, saudara. 他守夜也默想上帝的话， Seakan-akan pemazmur mau ngomong bahwa solusi hidupnya terletak pada firman Tuhan. 好像这个诗人要说：“我相信只有上帝的话，才有我的出路。” Saudara, pemazmur tuh belum hidup dengan suatu kelengkapan janji Tuhan loh. 他还没有看到他的现实， Baru sebagian dia menyaksikan janji Tuhan itu. 他看到小部分。 Hari ini kita punya the whole story janji Tuhan itu tergenapi. 但今天我们是看整本， Kok bisa kita lupa solusi hidup kita cuma dalam firman Tuhan? 为何我们渴望我们有出路，应在上帝的话， Ironis, saudara. 很不好。 Hari ini, gimana sih kita memandang firman Tuhan, saudara? 我们怎么看圣经呢？今天 Kenapa banyak orang yang ngakunya pengikut Kristus, tapi minat untuk setiap hari merenungkan firman sangat susah sekali? 为何现实今天我们说他们相信基督，但是他们很少抽过时间来学习神的话。
Pengikut Kristus tapi bukan firman yang dicari lebih dulu. 他说他们成为主耶稣的门徒，但是他们不要寻找上帝的话。 Pengikut Kristus sibuk mencari solusi dengan uangnya. 他们找出路，用他的金钱。 Pengikut Kristus sibuk dengan sebuah derajatnya. 他用他的这位来找他的出路。 Dan segala hal yang ditawarkan oleh dunia. 是这个世界给我们的。 Ironis, saudara. 就我们看到这。 Saudara, orang yang cinta firman Tuhan adalah mereka yang mau memberikan waktunya untuk firman. 如果有人说他爱上帝，他要抽过他的时间给上帝。 Bukan berbicara memberikan waktu seminggu 2 kali, tapi setiap hari, all the day, saudara. 不是一个星期2次，但是每天。 Orang yang cinta pada firman, dia akan memberikan sebuah perhatian juga kepeduliannya pada firman. 如果有人爱上神，他应该抽过他的宝贵时间来接续神。 Kalau kita betul cinta pada firman Tuhan, kita akan membuka telinga kita, kemudian dengan enteng sekali kita memberikan hati kita untuk tunduk pada firman. 我们说，如果我们爱我们的上帝，我们要开我们的耳朵，打开我们的心，来领受上帝的话。 Dan ketika kita sudah sampai berada itu, saya percaya kita akan menjadi orang yang sangat bersyukur di hadapan Tuhan. 我相信我们到哪个地步，我们应该会做一位感恩的人。 Bukan hanya bersyukur, tapi kita makin bertumbuh di dalam kecintaan kita pada Taurat Tuhan. 不单单是我们很感谢上帝，但是我们也成长往基督。 Saudara, kalau kita senang memikirkan firman Tuhan, kita makin tahu bagaimana sih mendeklarasikan hidup sebagai warga kerajaan Allah. 我们如果我们成为上帝的门徒，也喜欢上帝的话语，我们也会做天堂的国民。 Kalau firman itu terus kita pikirkan, kita bisa tahu bagaimana sih murid Kristus itu ditransformasi serupa dengan Kristus. 如果我们爱读圣经，我们会如何建立向神的转变呢？ Kita juga tahu bagaimana hidup yang berbahagia sebagai orang Kristen, saudara. 我们也知道我们要过美好atau幸福的生活。 Mata rohani kita yang buta ini cuma bisa dicelikkan sama firman Tuhan. 我们属灵的眼睛才用神的话语能睁开。 Maka cintai firman Tuhan. 我们要爱慕神的话语。 Hari ini izinkan saya menyapa bagi saudara yang mungkin saudara sedang ragu atau belum percaya kepada Kristus. 今天我要问有许有在我们之间还没有认识耶稣。 Saudara, mari buka Alkitabmu. Maka firman Tuhan itu akan membawamu mengerti bagaimana, seperti apa Kristus itu. 我们打开圣经，我们要读圣经，我们相信神会带领我们认识谁是基督耶稣。 Engkau mencari jalan keselamatan, Alkitab mampu memberitahumu di mana jalan keselamatan itu. 你正在找得救的这道，你相信圣经能带你们找到他的答案。 Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, cuma Tuhan Yesus sebagai jalan pada keselamatan itu. 我们不会救自己，因此只有耶稣能救我们。 Lalu apa alasan pemazmur bisa cinta sama firman Tuhan? 我们要看有什么原因让诗人会喜爱神的话。 Yang pertama, saudara, pemazmur menemukan keindahan surgawi dari firman Tuhan. 第一，诗人从神的话语一找到属天的喜乐。 Bagi pemazmur, dia suka dengan Taurat Tuhan karena dia menemukan keindahan, yaitu hikmat. 诗人说他喜欢上帝的律法，因为他找了的智慧。 Hikmat itu menjadi sesuatu yang sangat berharga yang seharusnya kita kejar. 智
智慧是一种宝贵的东西，人和人应该去追求的。 Hikmat itu adalah suatu keindahan surgawi, saudara. 当然，这个智慧是属天的喜乐。 Pemazmur mengungkapkan bahwa dari firman Tuhan membuatnya lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. 诗人说，神的话语让他比他的敌人更有智慧。 Firman Tuhan membuatnya lebih berpengetahuan daripada gurunya. 他说，神的话语 Firman Tuhan 使他跟老师有同大。 Firman Tuhan lebih membuatnya berpengetahuan daripada orang-orang tua. 神的话语使他比父母更明白。 Saudara, musuh pemazmur itu banyak, tidak cuma satu. 弟兄姐妹，诗人的敌人很多。 Mungkin di balik musuh-musuhnya itu mereka menganggap bahwa diri mereka hebat di hadapan pemazmur. 他的敌人会想他在诗人的面前是很了不起。 Dia berbangga diri dan mengatakan bahwa mereka punya pengetahuan yang hebat dibandingkan dengan pemazmur. 他说：“我比这个诗人更有智慧。” Tapi menarik sekali pemazmur justru pede mengatakan bahwa ia lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. 但是很有意思的是，诗人他很勇敢说：“我比我的敌人更有智慧。” Dia lebih berpengetahuan daripada gurunya dan lebih berpengertian daripada orang-orang tua. 我比老师更有同大。 Soal hal ini karena memang firman Tuhan itu bersumber daripada Tuhan yang penuh dengan hikmat itu. 因为神的话语是由上帝来的， Oleh sebab itu ia dibawa kepada firman itu, kepada hikmat itu sendiri. 他被这个真理带住有智慧。 Saudara, firman Tuhan itu punya satu level atau satu tingkat yang tidak dapat dijangkau oleh apapun di dalam dunia ini. 上帝的话，它有一个体格，也这个世界不会达到。 Sekalipun itu guru, sekalipun itu orang tua, bahkan mungkin apalagi musuh, saudara. 老师或者老人还是敌人。 Tapi saudara, bukan berarti bahwa guru atau orang tua itu hidup mereka tidak ada memberikan kontribusi. 不是说这个老师还是老人没有给我们有功效， Tentu ada, mereka bertanggung jawab dengan profesi yang ada. 他们也在他们有责任。 Tapi bukankah ada guru juga yang mengajarkan sebuah agama, mengajarkan firman Tuhan, namun sesat, saudara? 但是有老师也会错教。 Saudara, itu sebabnya perlu yang namanya pengetahuan dan pengertian. 我们要有智慧，要有知识。 Dan semuanya ini didapat kalau kita serius membaca firman Tuhan. 我们能得到智慧，我们能得到知识，我们要真正的来读圣经。 Karena firman Tuhan itu akan mengajari kita bagaimana menolak godaan. 因为这个圣经会教导我们来会抵挡我们的不好的事， Mengajari kita bertumbuh dan bagaimana hidup. 教导我们怎么样生活，我们成长。 Maka sayang sekali, saudara, kalau hari ini kita meninggalkan pengajaran yang berharga dari firman ini. 所以很不幸的事情，如果我们不要学习， Rugi jika kita enggan untuk memikirkan firman Tuhan setiap hari. 我们应该会损失。如果我们不要阅读，还是忽视上帝的话， Apa gunanya kita konsen dengan rumah tangga kita, tapi firman Tuhan tidak ada nyantol sedikit pun dalam pikiran kita. 我们注意我们的家，但是神的话没有一点存在我们的心。 Apa gunanya kita sibuk dengan bisnis dan usaha kita kalau firman Tuhan itu tidak ada dalam pikiran kita. 我们很忙碌在我们上这做生意，但是神的话也没有在我们上这生意里边，有什么意思呢？ Yang ada kita hanya akan susah sendiri ketika dihimpit masalah ataupun kita akan menyimpang dari firman itu. 我们会被问题
捆下，我们要活得很苦。 Saudara, tentu kita punya pengalaman sebagai orang tua mendidik anak, bukan? 我们有经验教导我们的儿女。 Ketika kita mendidik anak, ada kalanya mereka begitu keras melawan didikan kita. 当我们教导我们的儿女，他们会跟我们不想的。 Kita sudah memberikan hukuman, pendisiplinan, dan begitu banyak rupa-rupa supaya dia sadar, supaya dia mengerti bahwa didikan kita baik. 我们跟他劝了，但是他们也不要听。 Tapi itu tidak sanggup melumpuhkan betapa kerasnya hati anak kita, bukan? 他们硬着心，他们不要听我们的话。 Saudara, kita punya keterbatasan untuk itu. 我们有限的， Untuk bisa membuat anak kita mengerti dari kerasnya hatinya, itu hanya sanggup ketika kita arahkan mereka dalam firman. 我们要打破我们的孩子的硬心，只有我们带领他们真正来学习神的话。 Firman itu sanggup membuat hati yang keras jadi lembut, saudara. 上帝的话能改变硬的心。 Saudara, yang kedua, pemazmur menemukan janji yang manis dari firman Tuhan. 第二，诗人从神的话语中找到甜蜜的应许。 Bukan saja sebuah keindahan yaitu hikmat, tapi ada janji yang manis, saudara. 不是还没好，但是有甜蜜。 Ketekunan pemazmur dalam menikmati keindahan firman sepanjang hari membawanya ia melihat, merasakan bahwa Tuhan itu baik. 诗人整天见着不惜享受神的话语，使他并感受神的良善。 Tuhan menyatakan firman-Nya di dalam Alkitab ini dan itu manis untuk dinikmati, saudara. 他说，他每一句话都是甜美着的享受，着的享受。 Maka ungkapan betapa ku cintai firman-Mu adalah hasil ia telah menikmati sesuatu yang manis dari firman Tuhan. 我多么爱慕你的话，是因为诗人已经他试过了从上帝又甜又美的话。 Firman yang hidup itu telah menyapa hidupnya dan membawanya pada persekutuan yang indah bersama dengan Allah. 神的话迎接了他的生命。 Saudara, menemukan persekutuan dengan Allah melalui firman-Nya adalah sesuatu yang manis, saudara. 弟兄姐妹，当我们有美好相交跟神，在神的话语是一种很乐趣的事情。 Dan hal ini amat dan teramat baik untuk kita nikmati, saudara. 是可以我们来享受的。 Maka kalau begitu seharusnya merenungkan firman Tuhan bukanlah sesuatu yang tidak menyenangkan, bukan? 应该我们思想上帝的话语，不是不好做的事。 Orang disuguhkan dengan sesuatu yang pahit ada selera, saudara. 我们可以感到苦， Tentu tidak, saudara. Semua orang suka dengan sesuatu yang manis, bukan? 我们喜欢甜。 Maka kalau kita sudah mendapatkan sesuatu yang manis ini, orang itu susah sekali untuk melepaskannya. 当我们得了这个甜蜜，我们也很难放弃。 Dan ini gambaran dari pemazmur. 这个是表现诗人的意思。 Dia sudah mendapatkan sesuatu yang manis dan teramat manis, melebihi madu itu. 他已经得了神的话，比蜜更甜。 Maka dari itu ia selalu berjaga-jaga dan waspada supaya ia tidak menyimpang dari jalan yang salah. 因此，他小心的顺服上帝，他不要偏离上帝的话。 Orang yang cinta pada firman Tuhan, dia akan tahu, bisa membedakan jalan yang baik dengan jalan yang fasik, saudara. 如果有人认识了上帝的话，他会分这个是对，这个是不对的。 Dan tentu ini adalah suatu adanya keterlibatan daripada Roh Kudus menuntunnya untuk mengerti. 有圣灵来带领我们， Saudara, membaca firman Tuhan, bermeditasi perlu melibatkan Roh Kudus, saudara. 我们要阅读神的话语，我们要祷告，有圣灵来带领我们。 Di akhir bagian ini pemazmur juga memberikan sebuah komitmennya. 在这边诗人也告诉我们， Dari segala hikmat yang didapat, maka ia mau mempertahankan kemurnian hatinya hanya dan pada firman itu sendiri.
他已经得到从上帝的话的甜蜜，他要保存他的内心的纯洁。 Maka hendaknya itu juga menjadi komitmen kita, saudara. 那么这个也是要做我们的。 Kita senantiasa punya hasrat untuk terus haus dan mencicipi lebih banyak lagi dari manisnya firman itu. 但我们从神的话中进了数天的享受时，以这渴望继续干渴来品尝更多。 Saudara, ada kalanya ketika kita datang kondangan ada prasmanan makanannya, saudara ya. 当我们来到一个地方，有很多东西来吃， Kita bisa bebas pilih. Kalau kita merasa nggak butuh, kita nggak ambil. 我们可以选这个我们不喜欢，我们不拿。 Hari ini nggak mood untuk ambil ini, nggak usah. 今天我们不喜欢这个，我们不要拿。 Tapi firman Tuhan itu bukan sebagai prasmanan, saudara. 但是这个神的话不是我们可以选择的。 Kalau hari ini engkau merasa butuh, saudara ambil firman Tuhan. 今天我们需要，我们拿。 Kalau saudara merasa tidak butuh, maka saudara tinggalin firman Tuhan. 如果我们想的我们不要，我们就不拿。 Saudara, firman Tuhan bukan sebuah pilihan, tapi keharusan. 上帝的话语不是可以选择的线上，而是我们应该抓住的必需品。 Saudara, saya mau mengatakan begini. Orang yang tidak menemukan betapa manis firman Tuhan, berarti ada sesuatu dengan kerohaniannya. 如果有一个人他没有从上帝的话得到的甜蜜，他一定有问题。 Kerohaniannya buta oleh karena dipenuhi dengan sesuatu hal yang duniawi itu. 因为他属灵的眼睛已经瞎了，被世界的摸了。 Bahkan kepekaan ataupun sensitivitas rohaninya itu udah tumpul, saudara. 他不敏感跟神的话语， Maka dia nggak bisa tahu, nggak bisa peka kalau firman Tuhan yang ada depan matanya ini adalah sesuatu yang manis, saudara. 因为他不觉得神的话语、圣经在他面前是一个甜蜜的东西。 Saudara tentu pernah membaca kisah tentang Tuhan Yesus yang berumur 12 tahun di Bait Allah, kan? 我们度过主耶稣12岁时，他在殿里， Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana ia menunjukkan kecintaannya pada firman saat itu. 主耶稣给我们一个好榜样，就教导我们，他很爱慕上帝的话语。 Ya dengan memberikan minat yang besar terhadap firman Tuhan, saudara. 他有很大的兴趣跟上帝的话语， Sehingga Tuhan Yesus yang saat itu berumur 12 tahun lebih berpengetahuan. 因为主耶稣12岁的时候，他比教师比跟他们更聪明， Dan dia lebih berpengertian daripada guru-guru besar di Bait Allah pada saat itu. 他更有知识。 Hal ini karena dia cinta pada firman Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari, saudara. 因为他很爱慕神的话语，他日日夜夜思想神的话语。 Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 主爱弟兄姐妹们， kiranya kita ini dapat menjadikan firman Tuhan sebagai perenungan kita setiap hari. 让我们让上帝的话语成为我们天天默想的事， Supaya apa, saudara? 要成为我们 Supaya kita dimampukan untuk menghadapi berbagai-bagai pencobaan yang ada dalam dunia ini. 因为只有上帝的话可以给我们，当我们面对每个问题，我们有找到出路。 Kalau saudara mampu menemukan betapa indahnya dan manisnya firman Tuhan itu, 我们在神的话语找到他的甜蜜的时候， saudara akan dengan pedenya di tengah masalah saudara hari ini akan berkata, betapa ku cintai Tauratmu. 我们会勇敢的面对问题的时候，我们大声的说：“我是喜爱你的话语。” Sedikit pun
kita selalu waspada untuk tidak menyimpang dari kesalahan-kesalahan yang 我 ada. 们一点也不要偏离上帝， Itulah bukti kecintaan kita pada firman. 就是我们爱我们的上帝的。 Saudara, mari kita mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. 我们进入祷告， Mari dengan rendah hati kita koreksi diri kita sejenak di hadapan Tuhan, saudara. 我们让我们在神的跟前，我们要检查自己。 Selama ini, kepada siapa kita dedikasikan hidup kita? 究竟我们把生命献给谁？ Kepada Tuhan atau kepada dunia, saudara? 是献给世界，若上帝？ Seberapa banyak waktu yang telah kita habiskan untuk membaca firman Tuhan? 我们花了多少时间阅读上帝的话呢？ Dan seberapa seriusnya kita mengupayakan untuk meresapi firman Tuhan? 我们有多认真的寻求和守了神的话？ Seberapa sering kita mencari cara untuk bisa taat pada firman Tuhan? 我们多久寻找顺服神的话语的方法呢？ Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita kepada kesadaran seberapa jauh kita cinta Tuhan. 愿这些问题引导我们，以知道我们有多爱他的话语， Menyadarkan kita betapa seriuskah kita mencintai firman-Nya. 让我们可以设想，我们有渴望上帝的话吗？ Saudara, berdoalah sejenak di hadapan Tuhan. 我们在神面前祷告， Mohon pengampunan dan membangun komitmen dalamnya. 求主来赦免我们，也坚固我们。 Kiranya kita menjadi murid Kristus yang senantiasa rindu dengan pengajarannya. Dan setiap hari jatuh cinta pada firman-Nya. 让我们成为上帝的门徒，天天热热喜爱神的话。 Amin. Bapa kami yang tata di kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tuhan, pada hari ini Engkau kembali mengajarkan kami betapa kami harus belajar mencintai akan firman-Mu. Sungguh ya Bapa, seringkali kami lalai. Kami di dalam kehidupan yang penuh dengan warna-warni, kesulitan-kesulitan yang menimpa kami. Kami melihat hal itu di depan kami, tetapi kami memiliki jalan keluar. Kami katakan kepada Engkau, Tuhan, kami tidak memiliki jalan keluar. Padahal ada di Alkitab yang sanggup mengajarkan kami, memberikan kami makanan rohani, membuka mata rohani kami, sehingga kami dapat mengenal akan kehendak-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk mengasihi Engkau. Kami mau belajar mengasihi Engkau dengan mencintai firman-Mu. Dengan firman-Mu Engkau merubah kami, Engkau memampukan kami, Engkau menguatkan kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih dan lebih dalam lagi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Amin.